رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 98. Muka surat 98 baris yang ke-16 daripada atas. Surat 98 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kedua daripada dua sebab, dua kerana kenapakah Imam Ghazali mengatakan wajib akan dikau mengingati akan rajak, akan harap rahmat Allah, harap kurniaan Allah. Jadi terdahulu Imam Ghazali mengatakan lazim, wajib, mesti dikau mengingati akan rajak, akan harap. Kenapa? Kerana dua sebab. Yang kedua daripada dua perkara, dua sebab, dua kerana kenapakah kita mesti mengingati akan rajak, akan harap rahmat Allah. Supaya, jadi mengingati rajak, harap ni supaya memudahkan atasmu, memudahkan oleh rajak tu, memudah menanggung, ini akan menanggung kepayahan yang berat, kesusahan yang berat dan kesukaran ta'ah. Dengan rajak tadi ni memudahkan, akan menanggung kepayahan yang berat dan kesukaran. Kesukaran apa ni? Kepayahan dan kesukaran ta'ah. Nak melakukan ketaatan, tu payah, tu sukar, susah. Tetapi walaupun payah, sukar, susah dalam melakukan ketaatan, jadi mudah. Kenapa? Kerana rajak, harap rahmat Allah, harap balasan baik daripada Allah, harap kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bahawa kita nak balasan, kita nak balasan baik, nak pahala, kemudian nak syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada harap seumpama ni lah. Jadi nak tanggung kepayahan, kesukaran, kesunta'ah ni bolehlah, mudah sikit tanggung, mudah nak tanggung. Kesukaran, kepayahan ni sama-sama tapi mudah nak tanggung apabila kita harap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita duduk di aqabah yang kelima, aqabatul bawa'ith, yang membangkitkan bagi mengerjakan ketaatan. Apabila jalan pun betul dah, ilmu lengkap, kemudian kita sudah bertaubah. Bila sudah bertaubah ni, Allah Ta'ala akan beri taufik untuk melakukan ketaatan. Kemudian perkara-perkara menyekat sudah terangkat, perkara-perkara yang mengganggu, yang melentang, itu sudah hilang. Kemudian
kita pun nak memperbanyakkan ibadah. Nak memperbanyakkan ibadah ni kena ingat akan dua perkara, khauf dan raja'. Dua perkara, khauf dan raja'. Jalan betul dah. Berarti Mazali mulai dengan akabah yang kelima ni, nak bangkit semangat buat ketaatan ni. Imam Ghazali memulai dengan betul bagimu jalan. Barulah cerita bab macam mana nak semangat buat ibadah ni. Sebagai contoh gak kita, gak cerita fadilah lah. Bila cerita fadilah ni, kerana harap kepada fadilah ni jadi kita boleh buat ibadah ni. Payah sukar ibadah, tapi kerana ingat kepada, harap kepada fadilah, balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak cerita fadilah, nak jadi semangat buat ibadat pun, yang pertamanya betul bagimu jalan. Ambil molek kita Minhajul Abidin ni, saya ulang-ulang dah. Bila betul bagimu jalan, hak betul jalan nak wajibnya. Cerita bab fadilah tu sunat. Baca buku-buku fadilah tu sunat. Sebab apa? Sebab nak bangkit kita buat amal ibadah. Bangkit amal ibadah, berapa jadi sunat pula baca fadilahnya. Kita nak bangkit buat memperbanyakkan ibadah ni, ibadah sunat. Ibadah wajib tu tetap dah tu. Nak bangkit semangat buat ibadah sunat ni, didatangkan cerita bab fadilah. Bila kita ingat kepada janjian balasan daripada Allah ni, ibadah taat ni payah, sukar, berat sekalipun boleh mudah nak tanggung. Sebab apa? Sebab ingat fadilah tu lah. Ingat kepada fadilah. Tetapi kena betul jalan dulu. Dan jalan ibadah kena betul. Dimulai dengan akidah, kena betul tu dulu. Tak ada tu cerita fadilah saja. Tu bukan. Pada ni macam contoh beginilah, kita benda dunia, belajar dulu molek, tapi nak beri semangat belajar, cerita kalau kelulusan tinggi akan datang boleh kerja gaji besar contohnya. Jadi belajar tu payah. Jelas belajar dengan bermain. Menganggurnya ada juga gitu. Hak malah wa amal. Tapi nak cerita kalau segi agama, ilmu. Tak ada ilmu, tak ada. Dari segi dunia, ghalib ilmu. Tapi ilmu kira ayahlah sikit kehidupan. Ghalib hak kebanyakan. Tapi atas rezeki masing-masing lah. Tapi hak ning ni, hak pelajaran ni asbab. Hak kata ada kelulusan CJ tu asbab. Tapi tidak semestinya berlaku seumpama, tapi ghalib kebanyakan. Jadi hak dunia ni terkadang, tapi ilmu pun boleh berjaya. Akhirat tak ada. Akhirat ilmu tu nombor satu, tak ada jalan lain dah. Tapi ilmu untuk akhirat ni bukan ilmu hak banyak. Ilmu fardu ain, ilmu fardu ain hak sebut sama tu lah. Tu je. Tak nanti jadi ilmu banyak dah syarat tu. Tu fardu kifayah. Sekadar untuk diri. Fardu ain semayang, puasa selesai, fardu ain bab ketaatan batin selesai, patut amal ain tu tak ada dah lah tu. Tak ada ni, tak ada jalan. Tak ada jalan ibadah. Buat tu buatlah, boleh je zahirnya buat, tapi tak ada jalan ibadah tanpa hak asas ni. Hak ilmu hak asas. Yang masyhur kitanya ilmu fardu ain, ilmu fardu bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab kafah, maknanya cukup. Cukuplah. Fardu ain cukup dah untuk buat amal. Cukup untuk buat amal. Tapi kafah ke tak tahulah. Kafah ke tak? Kelas kafah tu lah. Kelas fardu ain tu kafah sekolah tu lah. Kafah ke tak? Cukup dah. Kena kita. Yalah kena periksa. Mak ayah nak periksa hak fardu ain macam mana. Mak ayah pun tak tahu fardu ain mana. Tak usah jadi mak ayah lah kalau gitu kok.
kalau tak mampu nak beri ni nafkah rohani agama, tak payahlah. Ada ni. Tapi kita nikah ni hanya murah dah nak pergi makan hak jasmani, hak jadi tahik tu lah. Boleh tak nak pergi makan anak orang ni? Kerja pun tak tetap lagi ni. Nak menikah dah, nak pergi makan anak orang. Nak pergi makan anak orang. Pergi makan apa tu? Pergi makan jasmani. Hak makanan rohani agama. Mu nak menikah, nak ambil, nak kahwin nak orang ni. Mu ilmu agama cukup tak nak ajar dia nanti? Ada tak? Hak cakapan seumpama tu ada tak? Yelah, kita dengar khutbah kahwin. Gitu ke khutbah kahwin, nafkah zahir dan batin. Lepas tu ajar Al-Quran, gitu je. Fadai tak bunyi khutbah kahwin pun. Nafkah zahir kena cukup, nafkah batin kena cukup. Kemudian ajar ilmu baca Al-Quran, gitu je. Sepatah pun tak ada dalam khutbah nikah tu. Pastikan nanti isteri kita kemudian dizekikan dengan anak pula, lengkapkan ilmu fardhu ain kepada mereka. Tak ada dalam khutbah tu, dalam khutbah nikah tu lah. Kan tu imam tu kan dia ceramah dulu kan. Khutbah nikah dia ceramah dulu. Tak ada sebut hak ilmu fardhu ain di situ. Jadi kita mak ayah kena cek hak kelas kafar, KAFA tu macam mana? Betul tak kafar cukup? Tengok. Cukup, sudahlah padang lah. Betul akidah, betul semayang bang, semayang pun lillahi ta'ala ikhlas, ketaatan batin. Perbanyakkan awak amal ibadah, tapi kena betul jalan. Ceritalah fadilah, ceritalah. Dia gitu. Ada ni. Ni kalau hanya duduk bawa fadilah. Lepas tu iman macam mana? Iman ni kita fikir sudahlah. Fikir macam mana? Kena ajar. Kena ajar. Bab iman, bab akidah ni. Lepas tu kita fikirlah. Fikir dalil dia apa semua. Tapi iman ni kena ajar. Amal kena ajar dengan ilmu. Sebab Nabi kata wal amalu tabi'u. Bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Jadi kena kira iman kena beri ilmu. Amal dengan ilmu. Sebut iman amal, ilmu tidak disusuli, bukan. Kemudian iman iman sebenar, amal zahir batin pun dengan ilmu. Fadilah. Ada ni. Kalau cerita hanya fadilah sembahyang, fadilah berjemaah, mana ilmu bab sembahyang? Mana ilmu bab syarat berjemaah? Mana? Ada tak ilmu bab syarat? Tak ada. Tapi fadilah 27. Fadilah 27 kalau syarat berjemaah tak cukup, bukan kata fadilah 27 tu tak dapat, sembahyang pun tidak sah. Yang salahnya kerana syarat berjemaah tak cukup. Syarat sembahyang betul benar tu cukup, kita kata. Nak syurut, nak cukup syarat sembahyang betul benar tu dengan ilmu juga. Tiba-tiba dia hanya belajar ilmu taharah, ilmu bab rukun sembahyang, ilmu bab syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Mana apa ni? Sembahyang dia sah seorang diri. Nak berjemaah dia ada syarat lain pula. Tiba-tiba syarat berjemaah tidak dilengkapkan. Syarat sembahyang seorang lengkap, tapi syarat jemaah tidak dilengkapkan. Bukan hanya batal berjemaah, batal fadilah, batal sembahyang. Jadi nak sebut bab fadilah berjemaah apa? Ilmu macam mana nak berjemaah tu sendiri. Biar betul dulu jalan, kata Imam Ghazali ni. Jangan salah faham ni, bukan kata dakwi baca bab fadilah disunatkan. Apa dakwi bacanya? Kita ni malah nak buat amal. Ni harap.
harap rahmat Allah, harap balasan baik daripada Allah. Harap ni kena war-warkan apa yang Tuhan nak beri. Fadilah Nabi royak macam mana, kena datangkanlah hak Nabi royak fadilah tu, tak ada orang larang. Jangan salah faham ni, orang ni kadang dia salah faham. Marah baca fadilah. Siapa nak marah? Fadilah tu hadis Nabi. Mana mungkin orang nak marah? Sebab itu hadis Nabi. Tapi nak cerita fadilah pun cerita dulu cara buat kerja tu betul ke tak. Nak cerita upah kan, kita dengan manusia pun sama. Kita nak cerita upah, gaji, buat kerja pandai ke tak. Saya kerja pandai nak pandai pun biarlah upah nak gaji. Token mana nak beri? Bukan kata kerja tak jadi, dimakan pula dah hak modal token, hak barang token tu pun orang nak habis dah ke dia. Bukan kata kerja tu tak berhasil, hak modal token pun makan dia. Kan token nak bagi upah gitu, bukan nak bagi upah, dijadikan hutang pula gitu. Gaji kena potong. Sebab apa? Buat punah barang dia. Pada ni maknanya hak dunia pun sama. Buat kerja dia molek. Apa nak hebat gaji? Allah kerja dia molek sungguh, rajin sungguh, gaji kau naik. Gitulah. Itu dunia. Waktu nampak ada agama pun samalah. Betul jalan dulu. Wa amam molek. Boleh cerita bab gaji, upah, fadilah. Sebab tu dalam kitab Minhaj ni, ni hak akabah yang kelima dah ni. Akabah yang pertama ilmu tu tetap dah. Tetapi masa kita tengah-tengah belajar hak asas, cerita fadilah tak ada apa-apa pun, cuma jangan tinggal hak asas. Jangan hanya fadilah semata-mata. Dah kita nak baca hadis fadilah nanti dah selesai fardu ain, tak syarat. Pada ni kita hak belajar fardu ain pun kita nak dengar juga fadilah ni, tawaran ni, kelebihan kalau kita nak dengar je, tak salah tu. Orang ni kadang ni salah faham. Salah faham. Baca fadilah pun salah. Siapa kata salah? Tapi kalau baca fadilah ajar ba imam amma pun tidak, salah lah. Bukan salah cerita fadilah, salah kamu letak. Jangan ada salah faham. Contohnya bangun malam. Siapa nak larang bangun malam? Itu sunnah Nabi. Itu sunnah di kalangan orang-orang yang soleh, bangun malam. Mana mungkin kita nak larang bangun malam? Tapi nak bangun malam, nak menghina diri di hadapan Allah, nak minta ampun, ilmu. Kalau bangun malam menangis je, tapi mengkali jahil fardu ain dia sebesar, akidah tak ke mana hala, semayang betul kedok pun tak tanpa ilmu, hati ikhlas ke riak tanpa ilmu. Tu bukan salah bangun malam. Kalau semata-mata bangun malam nak menangis saja, menangis kerana apa? Kerana dulu buat dosa. Apa dosa? Dosa tak semayang je ke berdosa? Sekarang ni kamu semayang dah. Saya semayang dah sekarang ni. Dah kamu semayang cukup dah syarat rukun? Tak tahu. Syarat rukun tak cukup, tak panggil semayang pun. Masa lagi macam dulu lagi. Nak nangis kok mana? Masa lagi dihukumkan tak semayang. Itu cerita bakso. Akidah pula. Lepas tu macam mana? Belajar molek. Dalam belajar bangun malam. Dalam belajar bangun malam. Kita belajar akidah. Allah, kita dak salah ni. Kita belajar bab semayang. Banyak kita dak reti. Kita belajar bab ni sifat-sifat hati. Banyak kita hak kita langgar. Kita bangunlah malam minta ampun. Bangun sama-sama lah. Tapi jangan bangun malam saja. Belajarnya tidak, bukan marah bangun malam. Tak mungkin kok jalan gitu. Tapi Mazali dahulu masa cerita bab ilmu, Mazali kata, adakah tidak takut kamu wahai orang yang menuntut kebenaran, kata Mazali. Adakah tidak takut kamu wahai orang yang menuntut kebenaran, terkadang kamu tinggal perkara yang harus. Kamu tinggal perkara yang harus.
Mana? Tinggal makan siang hari untuk puasa sunat, tinggal tidur malam untuk bangun malam qiyamul lail. Tinggal padahal makan siang hari haru, tidur malam straight tu haru. Ada ni isyak sembahyang dah kan. Mana tinggal nak kata Imam Ghazali, makan siang hari hak haruh kerana nak puasa sunat, tinggal tidur malam hak haruh tu kenapa? Kerana nak qiyamul lail, nak bangun malam hak sunat tu. Kemudian beranggapan pula hak ni lah hak jalan ketaatan. Tiba-tiba Imam Ghazali kata kamu mengekali dosa-dosa besar yang mewajibkan kamu neraka. Tapi dosa besar situ ke apa? Riak, ujub, takabur, hasad. Hak harus tinggal, hak haram tak tinggal. Tapi Imam Ghazali tekan situ ilmu yang ketiga, tak ada ilmu tasawuf. Tapi kalau bukan kata mengekali dosa besar riak, ujub, takabur, mengekali dosa besar sembahyang tak betul, mengekali dosa besar akidah, mengekali dosa besar jahil fardu ain, lepas tu tinggal tidur malam hak haru, tapi mengekali dosa besar, lepas tu beranggapan itu pula dah jalan ta'ah. Tu bukan belaka tu. Tapi jangan salah faham ni, tak ada persoalan bab bangun malam. Tapi jangan hanya sebut bangun malam menangis, bangun malam menangis, menghina diri di hadapan Allah, mengaku salah di hadapan Allah, tapi sepatah budak cerita bab ilmu. Sepatah budak cerita bab ilmu, salah situ lah, bukan salah bangun malam tu. Bukan salah cerita bab fadilah, tapi biar betul jalan dulu baru nak cerita ni bab fadilah. Harap kepada balasan daripada Allah, harap balasan syurga. Nak cerita ni kena betul jalan terlebih dahulu dengan ilmu. Ilmu tadilah ilmu hak kelah kafar. Tapi hak setakat saya jumpanya kafar tu tak kafar pun. Kafar tu tak memada pun fardu ain. Ada ni. Ni wallahu alam lah, ni orang yang kata kita kenal anak-anak kita belaka, dia kata bukan pelajar kafar, tukang ngajar kafar tu anak-anak. Kita tanya dia fardu ain pun bulat mata tak reti, dia kata. Lepas tu dia ajar apa ke budak-budak ilmu fardu ain kalau dia pun tak apa reti? Gitulah, ikut buku ada gitu je lah. Dah dia kata ajar budak-budak, dah ajar budak-budak pun ajar fardu ain. Budak-budak lagi mudah kita ajar fardu ain. Sebab apa? Sebab dia suci, bersih, tak ada dosa, tak ada apa lagi. Malah pun tak ada apa. Dia malah tapi dia ingatan kuat. Faham tak ni? Jangan malah waktu tua, sudah lah. Kalau malah waktu tua habis cerita lah. Malah waktu tua habis cerita dah lah, dia tua. Gam pun tak apa nak ada dah. Ingatan pun tak kuat. Malah pula ada pun ni budak tak apa malah. Janji dia pergi belajar je. Dia pergi belajar je. Malah tak apa. Budak ni dia suci. Ilmu agama yang suci ni mudahlah nak juang dengan budak yang suci. Ilmu agama yang suci ni dengan budak yang suci senang molek. Mana budak yang suci? Makna apa ni? Untuk ahli syurga. Mana ahli syurga? Itulah budak tu ahli syurga. Ada ni. Kita semua ni ahli syurga belaka asalnya. Kita semua ni ahli syurga belaka asalnya. Suci bersih sebelum balik. Lepas balik tu lah. Lepas tu lah sebelum balik tu masa tengah suci tu lah bila lengkap. Tapi tak tahulah, tu kata orang saya tak pernah, saya tak tahu pun apa mata pelajaran hak kelas kafar tu. Cuma ada orang gitu dia kata adik-adik kita ada mengajar. Tapi dia kata tak apalah sebab janji belajar. Hak guru kafar tu dia kena belajar. Lepas tu dia mengajar budak-budak. Di masa sama dia belajar. Sebab kelas kafar tu siang hari. Dia nak belajar kuliah maghrib sahaja, sebelah malam tak ada tak bertembung antara tugas dia mengajar budak-budak dengan tugas dia untuk diri dia belajar kuliah maghrib yang tak jerembung. Faham tak ni? Tak ada masalah lah. Mana kita belajar, lepas tu kita mengajar. Jadi mana belajar pun dia, mengajar pun dia di masa yang sama.
Jadi kalau dia regu dua tu baru mudah. Dia nak mengajar, tak reti ni, dia pun tambah belajar. Lepas belajar baru dia nampak jalan nak mengajar tu mudah. Kalau letak gitu baru comel. Ni kalau hanya mengajar budak-budak kerana tak ada kerja, nak dapat sara hidup, lepas tu mengajarlah kafar, lepas tu dia sendiri pun tak belajar, tu tak jadi lah gitu. Dia kena belajarlah. Jadi betul jalan baru nak cerita bab nak kuat wa amal, nak bangkit wa amal dengan khauf dan dengan raja. Terdahulu ni wajib ni melazimkan dengan khauf kerana dua perkara. Kenapa? Bila takut maka terhenti kita daripada mengerjakan maksiat. Terhenti daripada mengerjakan maksiat tu hak paling besar daripada mengerjakan ketaatan. Terhenti daripada mengerjakan maksiat. Mari daripada mana? Mari daripada khauf, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila ada khauf ni, kita boleh buat taat sikit sebanyak pun kita tidak akan rasa ujub. Sebab apa? Sebab taat kita ni mari daripada taufik hidayah Allah. Allah bila-bila masa boleh tarik taufik hidayah Allah. Jadi takutlah kitanya akan Tuhan tarik taufik hidayah. Maka tak ada lah ujub kita dengan ketaatan yang kita lakukan. Itu khauf terdahulu. Kemudian rajak ni pula kerana dua perkara. Yang pertama terdahulunya supaya kita bangkit atas taat. Sebab apa? Sebab taat ni berat. Syaitan pula tegar. Nafsu pula duduk seru kepada kejahatan. Kita ni pula secara umumnya, secara kebanyakannya kita orang lalai. Hak kita duk nampaknya adalah hak zahir dunia. Hati kitanya mudah turutnya hak zahir dunia. Ada pun pahala, ada pun ganjaran tu di hari akhirat tu jauh, gaib tu tak nampak. Ada ni. Tapi walaupun seumpama tu, apabila kita harap kepada rahmat Allah, harap pada kurnia Allah, kita bolehlah buat bangkit pada buat ibadat. Walaupun kebanyakan kita ni orang yang lalai sekalipun, hati lalai daripada mengingati akan hari akhirat. Kita lupa hari akhirat. Ni kita. Tapi walaupun gitu, oleh kerana kita ni harap rahmat Allah, keampunan Allah, jadi bangkit juga pada taat. Walaupun hati kita tak ingat mana akhir, ingat dunia. Walaupun pahala apa semua gaib sekalipun, tapi dah kita harap rahmat Allah, keampunan Allah, kurnia Allah. Jadi yang pertama jadi bangkit atas taat. Ni yang kedua pula ni, supaya memudahkan harap akan rahmat Allah tu, atasmu menanggung mana agung kepayahan yang berat dan kesukaran ibadah. Barulah boleh tanggung. Berat tu beratlah, tapi boleh tahan. Sebab apa? Sebab ingat akan rahmat Allah subhanahu, harap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu, kata Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntut, mudah atasnya barang yang dibuangkan, yang indah-indah padanya pada barang. Bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntut, maka mudah. Dia maka tu tak ada tu. Di maka tu tak ada. Dalam hak Arab ni tak ada maka tu. Tak ada. Jadi hak maka tu buat kurungan sikit lah. Buat kurungan, tak ada maka tu. Ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntut, mudah atasnya atas orang yang mengetahui tadi tu barang yang oleh barang yang dibuangkan. Barang yang dibuangkan mana? Barang yang diberikan, yang indah-indah, yang elok-elok padanya pada barang. Dan barang siapa membaik bagi sesuatu,
dan gemuk ia pada sesuatu, akan sebenar-benar gemuk, orang yang seumpama ni ditanggungnya akan kepayahannya. Itu jawab dia. Ditanggungnya orang yang mengetahui tadi ni akan kepayang sesuatu tu, dan tiada dihiraunya orang yang tadi tu dengan barang yang jatuh, barang yang berlaku atasnya, mana daripada kepayahan dan belanjanya. Ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntutnya, barang yang tuntut tu, Tuhan tuntut apa, kita tahu apa yang dituntut tu, mudah atasnya barang yang oleh barang yang dibuangkan ni, diberikan yang indah-indah pada dia, mudah. Dan barang siapa satu laginya membaikkan baginya sesuatu, membaikkan baginya sesuatu. Barang siapa yang membaik baginya sesuatu, dia membaik, baik setakat baik saja tak apa dah. Barang yang baik, barang siapa baik baginya, bagi barang siapa sesuatu oleh sesuatu, dan gemuk ia barang siapa pada sesuatu akan sebenar-benar gemuk, ditanggungnya akan kepayahannya, kepayahan sesuatu, dan tiada hirau barang siapa dengan barang yang jatuh atas daripada kepayahan. Dia kena memang dalam hak Arab tak ada maka tu, tak ada hak Arab tu maka. Jadi kita ni jadilah koh gini. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntut, dia tahu ni hak dituntut ni, mudah ni, nescaya mudah atasnya barang yang mana oleh barang yang dibuangkan, barang yang diberikan yang indah-indah padanya pada barang. Situ berarti setakat tu. Betul dalam ni dia terjemuh dengan maka. Tapi dalam harap tak ada maka tu, tak ada maka. Jadi sekarang ni hak pertama kata Imam Ghazali, orang yang mengetahui, mengenal akan barang yang dituntutnya. Kenal hak dituntut tu, barang yang dituntut dengan ibadah tu. Semayang, puasa contohnya, mudah atasnya, atas orang tadi ni dibuangkan, mana diberikan yang indah-indah padanya pada barang. Kalau dia tahu apa yang dituntut, mudahlah. Sebab apa? Sebab sebalik apa yang dituntut tu, balasan tu lah, balasan tu. Jadi maknanya mudah bagi dianya nak mengerjakan hak apa yang dituntut. Sebab apa? Sebab akan diberikan yang indah-indah padanya pada barang. Apa dia? Pahala lah, syurga lah. Jadi tahu barang yang dituntut ni mudah. Kenapa mudah? Kerana barang yang akan diberi. Dibuangkan tu makna diberi. Bukan dibuang gitu. Dibuang ni diberi yang indah-indah padanya pada barang. Perkara yang dituntut kemudian jadi mudah. Sebab jadi mudah kita turut barang yang tuntut, kerana diberi yang indah-indah padanya, balasan-balasan tu lah. Itu yang pertama. Dan barang siapa membaik ni, baik baginya, bagi barang siapa sesuatu oleh sesuatu, dan gemuk ia barang siapa pada sesuatu akan sebenar-benar gemuk, ditanggungnya. Jawabnya ditanggung akan barang siapa akan kepayahannya, kepayahan sesuatu tu. Hak tadi dia tahu barang yang dituntut tu daripada ketaatan tu, mudah. Sebab apa? Sebab diberi yang indah-indah, mana balasan baik. Barang siapa yang mana baik dia akan sesuatu, gemuk dia akan sesuatu, dia akan menanggunglah kepayahan sesuatu tu. Sebab apa? Sebab dia baik akan sesuatu itu, dan dia gemar, disuka yang sebenar-benar gemar, yang sebenar-benar suka, nak sangat-sangat. Kepayahan dapat tanggunglah, kepayahan dapat tanggung, dan tiada hiraunya, tiada pedulinya barang siapa dengan barang yang jatuh,
barang yang berlaku atasnya atas barang siapa. Mana barang yang berlaku ni? Daripada kepayahan dan belanja sesuatu. Depan dia akan cerita lah. Mana hak dia naknya? Depan dia buat contoh. Nak madu. Madu ni madu lebah. Bahaya tu, kena sengat. Sengat tak sengat apa? Ni madu lebah. Depan dia akan cerita orang petani. Orang ni itulah petani itulah. Tanam padi. Tanam padi tu tengah panas terik tu. Tapi dah dia nak padi. Dia nak berah. Maka payah macam mana pun dia boleh tanggung. Sebab apa? Sebab dia nak kepada tu. Nak kepada padi. Itu contoh. Sekarang ni sesiapa yang mengetahui apa yang dituntut ni, dituntut semayang gitu, puasa, dia tahu, maka mudah atasnya. Kenapa? Kerana diberi yang indah-indah balasan. Sama juga barang siapa yang baik kemudian gemar dengan sesuatu ni, dia boleh tanggung dengan kepayahan dan tidak peduli pun dengan barang yang berlaku tu pada sesuatu daripada kepayahan dan belanja. Payah belanja besar tak kira. Sebab apa? Sebab dia suka dan dia gemar akan sesuatu. Dan barang siapa, ni buat bandingan belakang ni. Dan barang siapa kasih akan seseorang sebenar-benar kasih. Bandingan. Orang ni kasih akan seseorang sebenar-benar kasih, ditanggungnya akan percubaannya seseorang hingga didapat barang siapa. Dengan demikian percubaan itu bagai-bagai daripada lazat. Dia gila kat orang ni. Orang tu buat macam-macam ke dia. Dia kata tak ada. Sedap dia kata. Gitu apa? Hak ni hak sebenar-benar ni. Bukan kasih sikit-sikit. Kasih sikit-sikit. Ada benda hak berat-berat sikit, lari kawan tu. Hak ni mana ni? Barang siapa kasih akan seseorang sebenar-benar kasih. Kita kata gila kepada seseorang, nescaya ditanggungnya. Boleh tahan, boleh tanggung akan percubaan seseorang hingga dapat barang siapa yang kasih tadi. Dengan demikian percubaan itu bagai-bagai daripada lazat. Sedap pula dah dianya. Tak apa sedap kata dia. Suruh tu, suruh ni, suruh tu, suruh ni. Gembira apa jadi gitu? Orang lain lah. Muni kena obat dah mu ni. Pelik mu ni. Gitu lalu dia buat kemu. Tak apa, suka. Macam dapat cerdik. Dah benda tu turuk. Jadi kuli apa? Macam dia hamba ni. Dah suka. Sebab apa ni? Orang yang kasih pada seorang sebenar-benar kasih. Ni bandingan belaka ni. Sebab tu kalau balik kepada kasih akan Allah. Kasih akan Allah. Kasih akan Allah ni, kalau peringkat-peringkat awam ni tak timbul mana sebenarnya kasih akan Allah. Sebenarnya kasih akan pahala syurga sebenarnya. Tapi panggil kasih dah tu. Tapi kalau mahabbah khasah, awliya kasih yang sebenar-benar kasih, tak ada. Tak gerak sepenuhnya mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok Allah lah dia. Lazat. Lazat. Sebab apa? Kasih yang sebenar-benar dipanggil mahabbah khasah. Kita ni kasih. Tapi kalau cek balik, kasih ni benda hati. Kalau cek balik, hak kasih dalam hatinya dunia. Kalau sebut kata kasih akan Allah tu pun sebenarnya bukan kasih akan Allah. Kasih akan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil kasih dah tu. Mana kalau orang hak semayang puasa tu panggil kasih dah tu.
Walhas mai puasa tu kerana nak syurga, takut neraka. Pandai ni. Itu bukan kasih yang sebenar gitu. Kasih yang sebenar tak ada kira hak lain. Semata-mata yang dikasih. Habis pun tak apa kerana yang dikasih. Tadilah macam orang kasih pada orang sebenar-benar kasih. Licin kawan tu cukur. Tak apa. Cukur tak panggil? Pisau cukur. Kau panggil tu? Tak pisau cukur tak panggil? Allah mung ni siapa? Tinggal selas pinggang. Tak apa. Allah. Suka. Orang lazat kena gitu. Jadi kalau orang tu kasih yang sebenar-benar, tak bergerak lah. Kita orang awam ni cerita je mulut kasih akan Allah. Tapi sebenarnya kasih akan dunia. Dan kasih akan dunia kan sifat kecelaan kan? Hubud dunia. Kasih akan dunia sifat kecelaan. Maknanya kita duk kasih akan dunia. Dah lah kita kasih duk kepada anak bini. Anak bini tu dunia kasih. Kita kasih dak pada rumah, tanah air, kebun, kereta, wang ringgit, kasih ke tak? Kasih. Sifat kecelaan tu kasih akan dunia, kena hura pula. Kalau tidak, tak ada lah sifat kepujian kita ni. Tak ada lah sifat kepujian. Sebab apa? Memang kasih. Kasih mana dia dicela. Kalau kasih kalau hok peringkat tinggi tu ada dunia tu cela dah dalam hati. Tu hok peringkat kasih akan Allah, kasih yang sebenar-benar. Di hati ada dunia je. Ada sikit je kasih akan dunia hati. Dipanggil menyentuhkan Allah dah tu. Tapi bukan cerita bab syariah yang salah faham ni. Ada ni. Ada pun hok peringkat awam kita ni, mana kasih dunia yang dicela pada syarak. Kasih dunia sampai membelakangkan hukum. Kasih pada anak bini, buat tuan larang pun tak apa, sayang, tu boleh dicela. Kasih akan harta benda, siapa ke zakat pun tak mau bayar. Kasih akan harta benda, hak haram-haram pun janji boleh, tak kira dah. Tu boleh dicela. Ada ni. Tapi kalau kasih di dunia, tapi hukum hakam tak langgar, tu belum tercela. Tapi hati beratlah kalau gitu. Hati berat tu. Takut nanti kasih ke dunia kita tu banyak walaupun tidak tercela sebab kita masih lagi duduk hukum di hadapan. Takut lagi nak pergi kepada akhirah ghaib, tak berapa nak tinggal. Ada ni. Ni kita duk kasih ke dunia. Ada ni. Nafsu belaka tu walaupun masih lagi hukum hakam tak langgar. Sabar masanya, sabar masa nak mati ni nak tarik kepada akhirah. Akhirah ni duduk di hati kita tak banyak persen mana. Jadi macam mana kita nak tinggal hak kita kasih banyak kepada akhirah hak kita kasih tu sikit je, kena gi juga. Panggil apa ni? Kalau kita kata kalau budak gak tarik tu gak tarik panggil apa? Kita tarik budak tak mau gi tu kan? Apa? Kita eret budak, dia tak mau gi, kita paksa gi, kita eret. Panggil apa tu? Tarik, kita tarik budak tak mau gi. Ni cerita dulu ni tak ada tengok dah orang tarik anak tau. Malam ni. Tarik tak mau kita heret dia. Jadi kalau masa tengok tarik gitu, Israel nak mematikan kita ni, kita duduk dunia ni. Nak pergi kepada akhirat ni kita kurang. Takut ketika tu kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita tak pergi. Tapi Israel mari juga nak mematikan kita. Takut situ lah. Ada dia. Kita sebut tadi tu kasih hak dicela tu setakat mana. Tapi kasih akan dunia ni akan melemahkan hati kita akan akhirat. Tetap dah tu. Tu sikit sebanyaklah tu. Kena slow. Tapi ini bukan duduk sini. Mulut ni lah boleh cakap serba-serbi. Hak ni benda hati. Benda hati. Benda hati nak payah. Tapi kalau hak mahabbah khasah, kasih yang sebenar-benar kasih Allah tu dak ceritalah tu. Jadi macam gini macam orang yang kasih akan seseorang, kasih yang sebenar-benar kasih. Sebab tu orang yang kasih akan seseorang, sebenar-benar kasih, sebenar-benar cinta,
Dia tengok apa barang kepunyaan orang tu, dia nampak orang tu. Ada ni? Lalu nampak atap rumah, nampak dinding rumah, tak nampak atap rumah, nampak tuan rumah. Mana ni? Bukan tuan rumah duduk menerak atas atap, bukan, yang salah faham. Lalu pula nampak pula baju dia ampayang tu, nampak tuan dia, bukan tuan dia sakut di tali tu. Sebab apa? Sebab dia kasih sebenar-benar kasih, cinta sebenar-benar cinta. Dia tengok barang kepunyaan kawan tu, hati basirahnya nampak orang tu je. Hak ni boleh buat kau ni? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita bukan kasih seumpama tu. Sama juga orang mahabbah khasah, kasih sebenar-benar kasih akan Allah, tengok barang kepunyaan Allah, basirah hanya memandang Allah. Mana barang kepunyaan Allah? Diri dia, gerak diam dia kepunyaan Allah. Makhluk semua ni kepunyaan Allah. Dia tengok diri dia, dia tengok yang lain, basirah hanya memandang Allah. Ini bukan boleh buat. Tengok benda, Allah, Allah, Allah. Tu yang berlakon gitu. Ni jenis hakikat hak tak sebenar gitu lah. Tu Allah, basirah. Basirah mana ni? Orang yang kasih akan Allah sebenar-benar kasih, mata hati. Sama macam orang yang kasih akan seseorang sebenar-benar kasih. Dia tengok selipar cukup dah. Padahal dah. Sebab apa? Dia nampak tuan. Sebab apa? Sebab dia hanya di hati ada waktu je. Dia cakap dengan orang ni, dia cakap dengan orang, tapi hati dia tak ada situ. Hati dia dengan orang lah. Sama juga orang hak mahabbah khasah ni, di makam kainun bainun. Zahir dia cakap dengan orang, hakiki dia dengan Allah, bukan dengan orang. Tapi ni jangan lakon ni puak-puak hak terpesa dia lakon ni. Makam kainun bainun mana apa? Zahir bersama dengan orang ramai, tapi basirah tidak ada. Sebab basirah hanya memandang Allah. Orang ramai bergerak tu adalah datang daripada kepunyaan Allah. Orang ramai tu bercakap, keluar suara, itulah kepunyaan Allah. Maka dia hanya memandang Allah, bukan hanya memandang barang kepunyaan Allah. Itulah bandingan. Dia kasih pada seseorang, barang kepunyaan seseorang dia tengok, basirah dia pandang kepada orang tu, bukan pada barang tu. Tapi kalau kita dok kasih gitu, kita kata mung ni bayar gila dah mung ni. Dah kita tak ada hak dia tu. Kasih sebenar-benar kasih. Mana hak orang hak sebenar-benar kasih tu, buat macam mana pun tak ada, dia boleh tanggung. Bukan tanggung saja, bahkan bagi dia satu bagai-bagai daripada lazat pula dah. Kena gitu lalu pun dia kata okey, suka, bahagia. Kita tengok dia, Allah siangnya lah, nayanya kawan tu kena, orang tu ambil kesempatan sungguh. Mentanglah kawan tu gila ke dia tu, hak dia suruh macam-macam. Bukan kata orang tu je, habis dengan mak ayah dia pun buat macam, suruh macam-macam. Buatlah kawan tu. Mu ni tak letih ke jadi hamba orang? Suka, dia kata. Dia kata kan. Ni dia buat bandingan lah. Jadi nak ceritanya, apabila kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya hak berat-berat ibadah tu boleh tanggung lah. Tapi kasih kodoh mana? Kodoh masing-masing lah. Kalau kasih tu kodoh-kodoh, boleh tanggung kepayahan tu kodoh-kodoh lah. Kalau kasih tu lebih lah boleh tanggungnya. Kalau kasih yang sebenar, tak ada dah kepayahan tu. Tak ada. Sebab apa? Kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiadakah engkau lihat? Tiadakah engkau lihat ni, kalau kita macam perenggan barulah dah. Macam ayat barulah ni, bandingan belaka ni. Tiadakah engkau lihat orang yang berkendak akan madu, tiada dipikirkan akan gigit lebah, kerana ingat daripada manis madu. Tiadakah engkau lihat orang yang berkendak akan madu,
min alif dawau. Tiada dipikirnya akan gigi lebah. Lam behe lebah. Lebih pun je gitu juga. Lebih pun je gitu. Dia tak aja lam behe dak kalau ajak lama. Lam behe. Lebih pun lam behe juga. Lebah pun aja gitu juga. Lepas tu nak baca mana? Baca je lah. Tiada dipikir akan gigi lebih. Pening orang tengok. Gigi lebih pula. Tengoklah tepat. Gigi lebah. Kerana ingat daripada mana? Min da waw pula dah. Bukan dia je. Min da waw. Min da waw ni tak tahulah ngaji sebab apa. Min bagi atas, da bagi depan. Takut tak boleh baca. Ngaji pasal gitulah. Hak tadi min alif da waw. Boleh bacalah senang-senang. Hak bawah ni mim dal waw. Jadi medu pula kan. Medu. So, medu tu sedawa tu medu dah. Tak, lepas tulis no mim bagi atas, dal bagi depan. Takut tak pandai nak baca. Sebab apa? Sebab ejaan berubah. Ini buat bandingan. Nak madu, tak fikir pun. Gigi lebah dah fikir. Hak ni hak nak madu tu, hak nak cari hak madu tu pun gitu juga. Nak cari hak madu selagi tu. Kok depan tu hara. Tak mikir. Fikir benda kita sebab apa? Sebab dia nak madu, bermadu tu lah. Dia nak bini seorang lagi tu. Dia tahu tak kepayahan? Tahu. Tapi fikir ke tak? Sanggup. Sebab apa? Sebab dia ingat kepada bini baru. Tu hak madu tu. Ni hak madu hak ni. Dia tak fikir dah hak gigit lebah. Hak nak bermadu, nak kahwin seorang lagi tu. Dia tahu sebenarnya. Macam mana akan datang? Tahu. Tapi dia tak fikir. Sebab apa? Sebab dia ingat suka bini baru tu lah. Tu kan ni. Kita ni bukan cerita tu ni. Kita ni cerita madu sungguh. Kita ni cerita madu sungguh. Mana kalau kita pergi pada hak bermadu, gitu juga. Ke bermadu ni bukan orang lelaki dah. Puang dah. Orang lelaki tak panggil bermadu dah. Orang lelaki panggil kahwin dua dah. Hak yang bermadu, yang dimadukan, kena tahu puang. Ke panggil dia ni tu lelaki lah. Bermadu dah tu. Bermadu maksud bini dia ada lelaki seorang lagi tu. Dia panggil bermadu. Bermadu ni kena kepada puang lah. Bermadu, dia jadi bini muda orang. Hak bini tua pula dimadukan oleh suaminya. Lepas tu suami ada tak sebut bermadu? Tak ada lah tau. Tapi kalau banding kau ni bagai-bagai tu, bagai-bagai kesukaran tu. Lah, perang dunia lah apa dia. Perang dunia. Tapi macam mana? Dia fikir seronoknya kahwin satu lagi. Maka hak apa kesukaran, apa kepayahan pun boleh hadapi. Kenapa? Kerana hak dia nak. Samalah ibadah. Memanglah ni payah, berat, sukar, tapi ni harap kepada balasan baik daripada Allah, maka bolehlah tanggung, boleh hadap, boleh tanggung kepayahan, kesukaran ketika melakukan ibadah. Diterbeti tiada kau engkau lihat orang yang berkendak kepada madu, tiada difikirnya akan gigit lebah kerana ingat daripada manis madu. Wallahu a'lam. Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 233 atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun fi salatin nafli. Fasal, ceraian tentang salat sunnah, sembahyang sunat.
wa huwa lughatan az-ziyadatu wa syar'an ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kata an-naflu menurut erti bahasa adalah ziyadah, tambahan. Asal makna al-naflu maknanya ziyadah. Dalam ayat wa yaqubu nafilatan, apa dah ingat ayat dia tu awal dengan sebelum dengan selepas. Nafilah mana apa? Ziyadah alal matlub, lebih atas barang yang dituntut. Tu asal makna nafilah. Tapi kita jarang sebut sembahyang sembahyang nafal dia panggil. Nafal, naflun. Kita jarang sebut. Tapi naflun itulah di antara nama bagi sembahyang sunat. Sunat ada naflun. Tapi kita jarang sebut naflun. Tak ada sembahyang nafal. Ada? Tak ada. Sembahyang sunat. Dia hanya sebut sembahyang sunat. Dia sembahyang nafal, sembahyang tatawwu', sembahyang mustahab, sembahyang mandub. Dia banyak nama. Dia banyak nama. Yang mana lafaz-lafaz tu semua lafaz yang muradif belaka tu. Lafaz yang sebutan lain-lain tetapi makna dia sama je. Tapi kita masyhur dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Kemudian kita muskil pula. Sembahyang sunat dengan sunat. Sunat dengan sunnah. Sebab tu terjemah atas tu tentang solat bukan sunnah. Hak sunnah itulah kita baca dengan sunat. Lepas tu kita muskil lah pulaknya. Apa beza sunat dengan sunnah? Ni dalam kitab kita ni sunnah sama. Faslun fi salatin nafli, fasal tentang solat sunnah. Dia kata. Mana pun solat sunat. Apa beza? Tapi sini tak panggil solat sunat. Solatun nafli, sembahyang nafal dia panggil. Main nafal itulah sembahyang sunat ataupun sembahyang sunnah. Dia kaji tu mulalah. Apa beza sunnah dengan sunat? Kita tengok dulu. Ni dia punya pengertian dia tu. Nafal dari segi lughah ziyadah. Kemudian dari segi menurut istilah syarak apa dia? Sebut kata nafal ni syarak. Kehendak syarak tak lebih nafal. Dia gini, dia perkataan nafal ke apa ke sebelum datang agama, perkataan tu sudah ada, sebab itu bahasa Arab. Macam contohlah, sebelum ada syarak solat, perkataan solat tu orang Arab pakai dah. Ada ni. Tapi kalau asal lughah, asal bahasa Arab, solat ni doa. Atau asal bahasa Arab lughah dia panggil. Tapi kalau sebut kata solat pada panggilan syarak, tu kena aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusatin. Tu semayang pada istilah panggilan syarak. Bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu solat dari segi syarak. Dari segi hak undang-undang agama kita. Solat tu apa dia? Tadi. Tapi dari segi lughah bahasa Arab, sebelum datang lagi hak solat hak Nabi ni, makna solat adalah doa. Sama juga nafal ni asal maknanya ziyadah, hak lebih. Syarat pun makna lain. Tapi dari segi lughah dengan syarat ni pun kita boleh buat kaitan juga. Ziyadah lebih. Dan memanglah hak semai sunat ni hak lebih. Hak asal tunjang ni semai fardu. Apa dah ni? Hak semai sunat hak lebih. Tambah hak lebih, tak ada mana benda. Tambah semai sunat, tambah hak lebih-lebih tu. Mana dia ada tunjang je lah. Tapi kalau lebih tu dia ambil, banyak boleh ke dia. Mana ni? Tapi kalau lebih tak mahu ambil, ada tunjang je lah. Pada ni. Mana hak dari segi lughah tu pun
kita nak regu kepada hak makna syarak, boleh pergi juga. Macam kata semayang, asal makna solat, doa. Dia memang dalam solat kita banyak doa. Ada ni. Maknanya hak makna lurah tu pun ada kaitan dengan makna syarak. Asal lurah semayang adalah doa. Dah kita pun dah semayang, hak semayang syarak ni pun penuh dengan doa. Asal nafal ni ziyadah. Tapi ziyadah lebih ni kalau pergi kepada hak syarak kita semayang sunat pun hak ziyadah lah juga. Tambah ambil hak ziyadah. Ambil hak pokok aja. Hak wajib tu lah. Ambil hak ziyadah lebih. Lagi bagus. Ada ni. Maknanya hak makna lurah ni pun ada kaitan dia jugalah. Tapi kita bukan nak makna lurah di sini, kita nak makna syarak. Orang kita ni kadang-kadang lurah dengan syarak ni jadi tukar bimbo, tukar. Dia kita nak makna syarak, kita ngaji ukur pekok. Dia duk main makna lurah. Pun orang dah. Ai mustaqmal isim maf'ul. Asal bahasa Arab yang telah digunakan. Tu lurah isim maf'ul. Ai yang telah digunakan. Tu lurah bahasa kita ngaji ai dalam hukum pekok. Dah ai mustaqmal ke pekoh takrif mana? Takrif ai mustaqmal ke pekoh ni ai yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Kalau ai itu digunakan juga tapi bukan mengangkat hadas, hanya mandi sunat pagi Jumaat, hanya mandi sunat pagi raya, mengangkat hadas? Tidak, guna tapi bukan mengangkat hadas. Ai itu kekal mutlak. Kalau dia berdiri dalam besen, dia mandi sunat pagi Jumaat, dia mandi sunat pagi raya, air takut dalam besen tu kekal mutlak. Boleh ambil semayang pula, boleh masuk najis pula. Kan guna dah kan. Mustaqmal ni guna kan. Yang telah digunakan. Itu lurah bahasa Arab. Mu nak ngaji bahasa Arab ke nak ngaji ilmu fiqh, ilmu syarak? Nak ngaji ilmu fiqh, ilmu syarak. Mustaqmal syarak apa dia? Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Tu baru kita ngaji hak hukum fiqh, hukum syarak. Itu kau dengan hak makna lurah. Kita pun pakai makna lurah tu. Muafiq orang yang bersama dengan imam. Masbuk orang yang ketinggalan. Itu makna lurah. Kita tak tahu makna tu. Kita nak makna fiqh. Apa dia muafiq? Makna fiqh. Bukan kita pakai makna lurah, bahasa kita tak pakai. Bagi kita ngaji fiqh, kita ngaji hukum syarak, kita nak makna syarak lah. Tapi orang ni dia jadi semabuk dengan lurah bahasa, dia pun jadi pergi pada syarak dah. Bersama dengan imam pun terkadang jadi masbuk. Orang ketinggalan daripada imam pun terkadang jadi muafiq. Lepas tu muafiq masbuk, balik kepada ta'rif fiqh. Dia panggil ta'rif syarak. Hak tadi kata muafiq bersama, itu bahasa Arab, tak mau pakai tu. Dah dia takbir bersama dengan imam, muafiq ya, tak semestinya. Tak mestinya kok mana pula. Kawan kita takbir, kita pun takbir. Doa kita tidak baca. Dia baca Fatihah, dia wasa pula dah. Todang 10 saat, 15 saat, dia wakok dah kawan tu. Allah maya Charlie Chaplin tu. Allah wakok dah. Kita tak ni pun tak cerdak titah juga kitanya. Tapi Fatihah baru 3-4 ayat dia rokok dah. Tengok. Bersama tadi tu. Bersama. Tapi dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapat lah sebab dia rokok cepat. Masbuk lah kita. Rokok lah segera. Tu kan tadi bersama. Kita muafiq bukan makna bersama. Dengan imam bersama tu makna bahasa Arab. Dan muafiq syarak, muafiq fiqh, orang yang dapat masa satu Fatihah bersama dengan imam sebelum imam rokok. Dapat masa 25 saat sekurang-kurangnya, lebih kurang lingkungan dia lah. Dapat 25 saat bersama dengan berdiri imam, muafiq. Dah 20 saat dia rokok dah. Jadi dalam kita dah baca Fatihah, dia baca wasa, sekejap dia rokok lah dianya. Dah kita dengan dia dapat dah masa satu Fatihah tadi. Tak dapat, masbuk lah kita. Pada ni. Bersama tadi. Bersama tu makna lurah. Kita tak mau pakai dalam bab fiqh. Ada ni.
Jadi orang kita jadi pening tu kan ni tak nak beza. Hak lurah setakat beritahu je, sebab kita tak ngaji lurah. Macam sekarang kita bukan ngaji bahasa Arab, kita ngaji hukum syarak, kita ngaji hukum fiqh. Jadi kita nak syarak kata gapo? Nafal tu syarak kata gapo? Kita pakai tu. Lurah kata nafal tu ziyadah, tu lurah tak apa, kita ambil lurah tu dulu. Solah kalau lurah kata doa. Kita nak ngaji hak dalam fiqh, tu bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu dia panggil semayang pada syarak, pada istilah, pada panggilan syarak. Ni dia dua tu. Dia memang dah kita akan cerita dari segi lughatan apa makna. Kita nak hak syar'an, hak syarak. Hak syarak apa makna nafal. Tapi dia jemuh dengan solat sunnah dah duduk. Solat nafal. Tak apalah kita tak biasa dengar pun. No. Kaji dengar. Sembahyang nafal. Kamu ni kok malah sungguh nak sembahyang nafal. Pening kawan tu. Sembahyang nafal apa pula? Sembahyang sunat tu nah. Sembahyang sunat ke sembahyang sunnah? Pening pula sunat dengan sunnah. Sedang menurut istilah syarak, nafal ni bererti perbuatan yang kalau dilakukan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tu lagi semayang sebagai nafal. Bukan semayang tu, nafal tu sendiri. Apa makna nafal? Kalau kita tengok apa makna sunat. Sunat ni ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Ni hak Arab ni kena ingat juga ni. Ada ni. Biar bunyi arak sikit. Apa di sunat? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Perkara yang dijanji pahala kerana mengerjakannya dan tidak dijanji seksa kerana meninggalkannya. Itu dia sunat. Kalau wajib pula, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Ni wala yu'aqabu ala tarkih. Hak wajib wa yu'aqabu ala tarkih. Jadi sunat wajib hak mula-mula sama. Apa dia sunat? Apa dia wajib? Ma yusabu ala fi'lihi. Perkara yang dijanjikan pahala kerana mengerjakan. Hak sunat pun janji pahala. Hak wajib pun janji pahala. Sebab apa? Sebab sunat sama, hak Tuhan perintah. Wajib sama, hak Tuhan perintah. Hak bezanya mana? Kalau sunat wala yu'aqabu ala tarkih, tidak dijanji seksa kerana meninggalkan. Kalau pun hak wajib wa yu'aqabu ala tarkih, dan dijanji seksa kerana meninggalkannya. Itu beza dia. Lepas tu kalau hak makruh pula, hak sama je lah, tukar sikit je. Hak sunat ma yusabu ala fi'lih, hak makruh ma yusabu ala tarkih. Hak sunat wala yu'aqabu ala tarkih, hak makruh wala yu'aqabu ala fi'lih. Tu kod dia. Fi'lih tu buat, tarkih tu tinggal. Dah sekolah Arab langsung ke? Sekolah orang putih belaka nampak raya. Maknanya kalau hak makruh kita tukar sikit. Makruh ma yusabu ala tarkih, barang yang dijanji pahala kerana meninggalkan. Hak makruh tinggal boleh pahala. Gitu lah. Wala yu'aqabu ala fi'lih, dan tidak dijanji seksa kerana buat. Tak apa buat, tak seksa. Tapi kalau tinggal boleh pahala. Tu kau situ je lah. Tapi kita hak ta'rif ni kita tahu sangat dah lah. Hak sunat buat boleh pahala, tinggal tak dosa. Tu dia. Atau nafal dia panggil. Nafal dari segi syarak tu, buat boleh pahala, tinggal tak dosa. Bila apa sebut kata tinggal tak berdosa tu, bunyi kata benda ni bunyi dilonggar, tinggal tak apa, sunat je tak? Sunat tak apa tinggal tak apa. Jadi apa? Bunyi ringan sangat.
Dia hak sunat ni tinggal rugi. Barulah tu sikit. Rugi lah. Tak ada lebih langsung ni. Hak wajib saja. Kalau wajib kita tu buat belaka, lah kita kata. Semaya waktu tak pernah tinggal. Kalau semaya waktu tak pernah tinggal tu memang pahala 100%, comel loteng. Zahir batin comel loteng 100%, tak apa. Hak wajib kita tak pernah tinggal tu, semaya waktu tak pernah tinggal tu, sempurna ke dok zahir batin? Tak sempurna. Dia tak sempurna kalau tak ada hak sunat hak ziyadah hak lebih ni tak ada. Nak tapung apa? Dia semayang akidah ada, pekoh comel, sah lah semayang tu. Mana apa ni? Telah menunaikan kewajipan. Lepas tu pahala pula. Pahala ni banyak dah, nak kena lengkap zahir batin, barulah boleh pahala yang 100%. Siapa boleh pahala 100% ni? Semayang para sahabat, semayang para aulia. Kalau semayang boleh pahala gitu, tak ada lebih pun tak apa dah. Tapi kita semayang ni, tangga yang pertama hak wajibnya sah lah. Akidah comel, hukum akan pekoh comel, boleh pahala lah sebab kita ikhlas. Tapi nak pahala lengkap, ni kena sempurna zahir batin lah pahala lengkap. Kita tak sempurna zahir batin, semai sunat lah pula yang sempurna kan. Mana kalau tinggal sunat rugi. Sebab apa? Sebab tak boleh nak tampal hak kewajipan kita hak tak sempurna. Tapi nak cerita bab hak sunat tampal, hak wajib kena cukup. Hak wajib kena sah dahulu. Kalau wajib tak cukup, hak wajib tak sah, dah cerita tampal lah, tak ada lah tu. Tapi bila sebut kata hak sunat buat boleh pahala, tinggal tak apa. Tak apa jadi bunyi ingat-ingat. Batal dah sampai kitab baru ni, tinggal rugi yang amat nyata di buku tu. Rugi lah. Tinggal hak wajib dah sebut dah. Hak wajib dah sebut dah. Tu mesti awal-awal lagi dah. Tu tak ada pilihan dah tu. Semayang ni waktu tak ada pilihan dah tu. Tu tak ada dah sebut dah tu. Ni hak sebut ni. Hak lebih. Hak lebih hak sebut ni. Tapi bila sebut kata tinggal tak apa, biasa kalau sunat ustaz tak apa kalau gitu kok. Bunyi tak apa lah dah sunat. Cuma kita sunat mujur kok sunat, selama ni saya tak buat. Maknanya semaya kata semaya saya sah lagi lah, sebab kalau saya tak buat tu hukum sunat. Setakat tu tak apalah. Bunyi sunat je macam kamu buat lah bunyi kata sunat. Cuma kalau kata Allah mujurnya sunat, kita tak pernah buat. Kalau wajib juga berdosa lah kita. Tu menasabahlah. Ada ni, kita bukan kata sunat tu tak buat tak apa, tapi kita tak buat sebelum ni. Kalau jatuh sunat tu bukan sunat, rukun semayang, syarat bagi rukun semayang, tak sah semayang kitanya kalau jatuh hukum rukun ataupun wajib. Mujur juga sunat. Sebab apa? Sebab kita tak buat. Bukan kita buat yang sunat tu mujur kerana kita tak tahu, kerana kita tak buat, mujur tak jadi wajib benda tu, bukan benda wajib. Kalau perkara tu benda wajib, mujur kok perkara tu sunat. Tapi akan datang tak tinggal dah lah. Sebab apa? Rugi kalau tinggal. Itu nafal pada istilah syarak. Wa yu'abbaru anhu bitatawwu' was sunnah. Tengok dia. Was sunnah wal mustahab wal mandub. An-naflu, bawa dia panggil an-nafal. Bawa sebut nafal. An-nafal bisa disebut. Mana boleh disebut. Bisa ni boleh lah. Bisa. Indonesia ni, kita terjemah Indonesia ni. Tak, bisa. Bisa tau. Ya. Boleh tengok drama Indonesia kali. Bisa. Dia bisa tu boleh. Tahu? Kita bisa tak boleh. Jangan bisa tu jangan. Boleh. Tu bisa. Indonesia boleh lah.
Kita kalau Melayu kita bisa, jangan nyakit banyak tu. Bisa. Tu bisa. Kalau bisa, mana boleh? Kurang Indonesia. Ni an-nafal bisa, mana boleh. Disebut dengan at-tatawwu' atau ditinggal. Al-mustahab, dan bisa juga al-mandub. Lepas tu selagi tu was-sunnah tu ditinggal. An-naf bisa kita nak baca dah reti. Sebut bisa kan bunyi lain, bunyi saya baca bisa kan macam Indonesia pula kita ni. An-nafal bisa disebut dengan tatawwu', kemudian atau al-mustahab was-sunnah. Ditinggal tu. Mana nafal ni boleh sebut tatawwu', boleh sebut sunnah, boleh sebut mustahab, boleh sebut mandub. Boleh sebut belakang tu. Boleh sebut dengan 5 nama. Nafal, tatawwu', sunnah, mustahab dan mandub. Tapi kita biasanya sunat. Tapi kita dah sebut sunnah, kita sebut sunat. Ni dikeliru kitanya. Ada ni. Nama nafal, kalau tu semayang nafal, semayang tatawwu', semayang mustahab, semayang mandub, kita jangan sebut. Kitanya semayang sunat. Tapi bukan sebutan dia sunat. Semayang sunnah. Dalam niat kita tu kan, kita niat apa ni? Usolli sunnah. Usolli sunnatud duha. Gitu dah. Lama tak niat dok sebut kau Arab. Niat kau Melayu apa? Usolli sunnatal fajri. Gitu. Qabliyatan. Dah. Yelah kita semai sunat subuh tu pun dok sebut pun kau Arab. Usolli sunnatal fajri qabliyatan rak'ataini lillahi ta'ala, kan kita? Usolli sunnatas subhi, itulah subhi pun boleh, fajri pun boleh. Kita sebutkan usolli sunnatas subhi. Sunnatan, sunnah. Bukan sunat, usolli sunat gitu. Bukan usolli sunat, usolli sunnatas subhi. Tengok ejaan dia, sebutan dia mana? Sunat ke sunnah? Sunnah. Sunnah, bukan sunat. Tapi bahasa Melayu kita terjemah dengan sunat. Gitu je lah. Dia gini, kita orang Arab wajib, wajibun, kita terjemah dengan wajib. Makruhun, kita terjemah dengan makruh. Haramun, kita terjemah dengan haram. Jadi dak itulah Arab dengan Melayu ni sama. Tiba-tiba sunnatun, sunat. Jadi lain terjemahan. Tapi kalau lain betul tak apa. Hak mubahun, harus. Ada apa sebab dia lain, beza tu pada ni. Kalau sama betul benar. Wajibun, Melayu wajib. Makruhun, Melayu makruh. Terjemahan kita. Haramun, Melayu haram. Kalau hak mubah, Melayu kata harum. Tak apalah, dia jauh beza. Lain tak apa, buat dia. Tiba-tiba sunnatun, terjemah Melayu masih lagi dekat-dekat tapi tak sama. Sunat. Tapi kita terjemah Indonesia ni tak ada sunat. Sunnah. Tak ada sunat. Atau sebutan yang sebenar. Tapi apabila Melayu kita sebut sunat, tak apalah, sunat lah. Tapi sunat tu kalau bahasa Arab, sunnatun, itu bahasa Arab. Mungkin bahasa Melayu ni tasydid tu dah payah dah. Macam wajib tak ada tasydid, makruhun tak ada tasydid, haramun tak ada tasydid, sunnatun ada tasydid. Buang tasydid, baca sunat sudah kita takut ke mana? Tak ada salah. Hak Arab sunnatun, terjemah kod Melayu sunat, tak ada masalah. Sebab dia bahasa lain-lain. Cuma bagi kita jadi
keliru. Apa beza antara sunnah dengan sunat? Bezanya sunnah bahasa Arab, sunat terjemah Melayu. Hak sunnah tu sendiri pula dia banyak pula makna sunnah tu. Sunnah kita sini gak ma yusabu ala fi'lihi lah wa yu'aqabu. Sunnah asal makna tariqah, perjalanan. Sunnatun nabawiyah. Sunnatun nabawiyah. Mana pun ni tariqah, jalan hak Nabi. Sunnatun nabawiyah ni hak wajib pun sunnatun nabawiyah. Hak sunat pun sunnatun nabawiyah. Sebab apa? Sunnah dengan tariqah. Ini kita duduk sembahyang waktu ni, ini sunnatun nabawiyah, hukumnya wajib. Tu sunnah mana kalau sunnah pula hak dalam usul fiqh, usul hadis apa semua tu Al-Quran dan sunnah. Tu sunnah sumber agama tu lain pula. Sunnah di situ adalah sumber hukum agama, Al-Quran dan sunnah. Lain makna. Tapi kalau dari segi lughah bahasa Arab, sunnah tariqah atau asal makna. Kita di sini sunnah hak dalam fiqh, dalam usul fiqh. Dalam fiqhnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Ni kita dah ngaji. Al-Quran dan sunnah, tu sunnah sumber hukum. Sunnah tu sumber hukum. Mana sunnah ni adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hadis Nabi. Hadis Nabi tidak semestinya sunnah. Ni kata balik dalam pengajian dia lah pula. Kalau kata sunnah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran tu lah. Sunnah hadis. Jadi sunnah ialah hadis. Tapi hadis tidak semestinya sunnah. Sebab ada hadis Nabi tapi sudah mansukh. Dibatalkan hukum. Hadis Nabi tapi bukan sunnah dah. Sebab hukumnya sudah terbatal. Hadis Nabi tapi hak tu hak khususiah untuk Nabi. Untuk umat tak ada tu. Pada ni. Sebab hadis Nabi ni perkataan pun hadis Nabi, perbuatan pun hadis Nabi. Tapi ada tak perbuatan Nabi jadi sumber hukum? Tak ada juga hak Nabi saja. Berkahwin lebih daripada 4. Memang hak tu hak perbuatan Nabi. Tapi itu bukan sunnah semua hukum pada kita, sebab itu khususiah untuk Nabi. Mana sebab kata Al-Quran dan sunnah adalah hadis Nabi. Hadis Nabi tidak semestinya menjadi sunnah sumber hukum. Sebab terkadang hadis Nabi itu sudah dinasahkan. Terkadang hadis Nabi ni untuk perkara-perkara tertentu, bukan untuk semua. Maka tak ada sumber hukum pada perkara yang lain. Ni kita bicara bab-bab ni hak lebih ke depan lah. Kan kita basic kan Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Apa dia sunnah? Hadis Nabi. Ni kita sunnah ni sunnah. Ni sunnah fiqh. Dalam supik sunnah ni ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Hak sunnah ni kita terjemah ke Melayu jadi sunat. Jadi bezanya sunnah di sunnah fiqh lah ni. Sunnah fiqh ni mana sunnah bahasa Arab, sunat bahasa Melayu. Sunat. Jangan sunat. Sunat lain tu. Sunat. Sunat. Dia ada tasydid ke apa panggil gitu Tasydid? Tak tasydid tau. Kita sunat, tiba-tiba sunat. Budak ni sunat ada lagi. Sunat tu lain pula. Tu khitan. Ke mana? Sunat. Sunat. Kau kena sebut kan? Tak tasydid tau. Tu dia punya keistimewaan apa ni? Lorak Terengganu lah. Orang lain kalau nak tiru, kita tahu dah dia tiru. Dah. Dia keistimewaan bahasa Lorak Terengganu ni tak boleh nak tiru. Tiru tahu. Tak sah. Tiru tahu.
Tapi kalau lurah hak KL tu, orang Terengganu duduk KL tak sah kata dia orang KL dah, tak ada Terengganu. Boleh. Tapi kalau lurah Terengganu ni, kalau orang tak boleh tiru uduh bunyi. Tak jadi. Jadi sunnah, sini sunnah. Sembahyang sunnah, tapi kita tak sebut dah lah. Kita sebut sembahyang sunat. Kita sebut gitu. Tapi sebenarnya salatus sunnah. Hak kita niat adalah usolli sunnatas subhi, usolli sunnatad duha, usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatal witri. Sunnah. Bukan sunat. Itu hak asal bahasa Arab. Usolli sunnatas subhi, Arab. Niat Melayu, saja aku semayang sunat subuh. Sunat dah. Saat ni sunnat subhi. Niat aku bahasa Melayu, saja aku semayang sunat subuh. Tak kata saja aku semayang sunnah subuh. Tak ada. Kalau nak tukar niat gitu, tak ada takbir, tak mari niat. Dahlah kita sebut ke Arab, usolli sunnat subhi. Kita niat kat Melayu pula dalam takbir, saja aku semayang sunat subuh. Sunnah jadi sunat dah. Mana apa tu? Sunnah bahasa Arab, sunat bahasa Melayu. Cuma yang jadi mudah keliru sebab terjemah Melayu tu dekat-dekat tapi tak serupa. Kalau kata mubah, terjemahnya harus. Tak apa, sebab jauh tekah antara Arab dengan Melayu. Kalau wajib, makruh, haram, sama je. Arab pun bunyi gitu, Melayu pun bunyi gitu. Ada keliru. Hak kelirunya, Arab dengan Melayu ni terjemah tapi dah ikut Arab. Arab sunnatun, Melayu ni sunat. Kalau kita, hak kita sunnah. Ini hak terjemah apa tu mu'in dia. Terjemah apa tu mu'in tak sudah carilah. Kalau perkara sunat, dia akan kata di perkara sunnah. Sunnah tu asal bahasa Arab. Tak tahulah, takut Indonesia tak sebut sunat tau kawan ni. Cakapan Indonesia dia sebut tak semayang hak sunat kita disebut sunat ke sunnah. Sebab dalam terjemah Patumuk ini memang dia tak ada sunat, dia sunnah. Itu sebenar. Tapi tak apa, hak kita pun sebenar juga, sebenar dengan bahasa Melayu. Tak persoalan tu. Jadi salah bahasa Melayu. Tak, itu bahasa Melayu. Dah Arab bunyi sunnah kan, itu bahasa Arab. Ini bahasa Melayu. Macam ginilah, bahasa Arab sebut mahram, bahasa Melayu sebut muhrim. Tak apa. Mana boleh sebut muhrim? Muhrim orang duduk Mekah nak ihram. Tu muhrim bahasa Arab, kita muhrim cakap Melayu. Bahasa Arab mahram, orang yang haram nikah, adik-beradik contohnya. Mahram bahasa Arab, terjemah Melayu muhrim. Kalau muhrim bahasa Arab, orang ihram. Salah ke? Tak salah, ni bahasa Melayu. Muhrim salah, bahasa Melayu tak salah. Muhrim orang ihram, tu muhrim Arab. Kita muhrim bahasa Melayu, terjemah Arab mahram. Tiba-tiba berlaku lapus tubuh antara adik-beradik, panggil sumbang mahram pula dah Apa dia panggil sumbang muhrim? Adik-beradik tu muhrim. Berzina adik-beradik, dia panggil sumbang muhrim lah. Dah sumbang mahram apa? Tanya Dewan Bahasa dan Pustaka tau. Tak, bukan. Adik-beradik dipanggil muhrim. Berzina adik-beradik dipanggil sumbang mahram. Panggillah sumbang muhrim. Tu tanya pihak bahasa lah kenapa. Tapi tak salah kata muhrim. Sebab apa? Cakap Melayu. Tak salah kata sunat. Sebab apa? Cakap Melayu. Hak Arabnya sunnah. Gitu je. Kemudian tak ada sunnah, dia ada bagai-bagai. Kalau sunnah dari segi dari segi lugah, sunnah dengan mana tariqah. Nak ikut sunnah Nabi. Kita nak ikut sunnatun nabawiyah. Apa nak ikut sunnah Nabi? Hak wajib dan hak sunat. Tu sunnah Nabi. Mana sunnah Nabinya? Belajar agama tu sunnah Nabi hak so. Mana sunnah Nabinya? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu paling besar sekali. Mana pak akidah ahli sunnah? Akidah Nabi lah. Ni sebut kata sunnah.
sunnah Nabi hanya janggut gitu je, singkat. Sunnah Nabi ni hak wajib dan hak sunat. Sunnah Nabi belaka sunnatun nabawiyah, tariqah dia panggil. Ada sunnatun nabawiyah ni hak wajib, hak sunat tu sunnatun nabawiyah. Ada kan disebut sunnah tu kan, tapi disingkatkan sunnah kepada perkara sunnah. Hak Nabi buat sunnah lah. Hak mana hak Nabi buat itu adalah sunnah. Wasawabul fardi duluhu bisab'ina darajah kama fi hadisin Sahibun Khuzaimah. Pahala fardu fadilahnya menyamai 70 darajah hak amalan sunnah. Sini dia tu amalan nafal, amalan sunat. Dia lagi pada pahala. Ini satu amalan fardu sama dengan 70 amalan sunat. Satu rakaat fardu sama dengan 70 rakaat semayang sunat. Itu dicerita bab kelebihan lah. Cerita bab kelebihan. Tapi biasanya hak fardu kita tak sebut bab kelebihan, sebab tu hak tetap ada. Tapi kalau cerita bab pahala, satu amalan fardu pahala menyamai 70 amalan sunat. Satu rakaat fardu pahala menyamai 70 rakaat semayang sunat. Ini hak kelebihan. Beza kelebihan fardu dengan kelebihan amalan sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna